Assalamualaikum guys, welcome back to channel. Nama saya Hazim Mahidin. Pada video kali ini, saya nak review satu buku yang bertajuk Quiet yang ditulis oleh Susan Cain. Buku yang ada di tangan saya ini merupakan buku terjemahan Melayu yang dipublish oleh PTS Publication House. Untuk memahami dengan jelas apa yang disampaikan oleh Susan dalam buku ini, saya bahagikan pada 4 bahagian. Ramai yang salah faham yang introvert ini merupakan orang yang malu, yang susah nak bercakap, yang suka menyendiri. Sedangkan kita lupa yang malu itu sendiri merupakan salah satu sifat ataupun karakter yang ada dalam diri manusia. Dan membahagikan extrovert dan introvert kepada dua kotak yang berbeza juga merupakan antara perkara yang kurang tepat dilakukan. Kerana kadang-kadang manusia ni kadang-kadang dia nak bercakap, dia bercakap. Kadang-kadang bila masa dia nak menyendiri, dia menyendiri. Dan benda ni agak susah kalau kita nak terus menghukum antara hitam dan putih. Justru persoalan pertama yang perlu kita jawab, apa itu introvert dan apa itu extrovert. Introvert, apabila mereka berada dalam keadaan suasana sosial atau bersama dengan orang ramai, mereka terasa dalam keadaan mereka ini rasa macam energi mereka sangat drain dan terasa keletihan dan menyebabkan mereka tak suka berada dalam keadaan yang tersebut. Sedangkan extrovert pula, mereka suka dengan benda-benda yang bersifat sosial ini, suka bersembang, suka bercakap, dan benda itu mereka rasakan memberikan satu energi kepada mereka. Introvert pula, mereka ni lebih perlahan dalam memahami satu perkara. Sebagai contoh, kalau ada masalah yang berlaku di pejabat ataupun di ofis, mereka mengambil langkah untuk memahami dan cuba meneliti apa benda yang benar-benarnya berlaku sebelum mengeluarkan pendapat mereka. Manakala extrovert pula, terkadang kalau ada masalah yang berlaku di hadapan mereka, mereka senang untuk menyuarakan pendapat dan mudah untuk pinpoint kepada root cause ataupun masalah yang berlaku di pejabat tersebut. Daripada sudut recharging pula ataupun healing kita ini, introvert mereka lebih suka untuk menyendiri. Dan apabila mereka menyendiri, mereka merasakan perkara tersebut memberikan energi kepada mereka. Walhal orang yang extrovert pula, mereka merasakan dengan mereka bersembang ataupun keluar bersosial, perkara tersebut memberikan recharge ataupun memberikan energi kepada mereka. Dan ini merupakan perbezaan di antara introvert dan extrovert. Pada bahagian pertama buku ini, Susan menceritakan bagaimana dunia pada hari ini melebihkan extrovert berbanding introvert. Dan perkara ini disebut sebagai extrovert bias. Sebagai contoh yang diberikan beliau dalam buku, dia menyatakan contohnya di Harvard Business School, di mana graduan Harvard Business School ini, sekiranya mereka dah graduate daripada Harvard Business School, mereka mestilah jadi CEO yang pandai bercakap, yang extrovert, yang suka mengeluarkan pendapat dan lebih confident. Dan seolah-olah orang yang introvert yang masuk ke dalam Harvard Business School ni, mereka menjadi satu bentuk tekanan kepada mereka, kerana mereka terpaksa menjadi extrovert untuk menjadi graduan ataupun menjadi CEO yang keluar daripada Harvard Business School. Dan Susan nyatakan perkara ini sebagai satu term yang dinamakan sebagai extrovert ideal, yang mana kita mesti kena jadi some sort of extrovert ideal untuk menjadi orang yang terkehadapan ataupun menjadi high performer dalam company ataupun dalam syarikat. Dan kalau kita lihat dalam pekerjaan harian kita hari ini, kebanyakan syarikat-syarikat melihat extrovert ataupun orang yang mampu bercakap, orang yang selalu mengeluarkan pendapat mereka ini merupakan orang yang high performer, yang confident, yang mampu menjadi leaders. Terkadang benda ini menyebabkan orang yang mempunyai sifat introvert dalam diri mereka terasa kecil dan terkadang menyebabkan potensial yang ada dalam diri mereka ini tidak dikeluarkan ataupun tidak di-unleash. Walhal mungkin orang yang introvert ini dalam tugas mereka menyiapkan tugasan-tugasan kerja ataupun dalam menghasilkan kerja mereka ini merupakan kualiti kerja yang tinggi, dan mungkin mereka berjaya menyiapkan tugas-tugas mereka ini mengikut due date yang ditetapkan. Dan ini kita nampak perbezaan yang mungkin berlaku di antara introvert dan extrovert dalam dunia pekerjaan. Dan kita akan lihat bagaimana dunia pekerjaan pada hari ini mereka melebihkan extrovert berbanding dengan introvert. Seolah-olah menyatakan orang yang introvert ini terpaksa meniru orang yang extrovert untuk menjadi high performer dalam syarikat ataupun dalam company.
Menjadi orang yang berjaya tidak semestinya nak kena jadi extrovert. Kalau kita lihat tokoh-tokoh seperti Bill Gates, Warren Buffett ataupun J.K. Rowling merupakan orang yang introvert dan dalam masa yang sama mereka berjaya dalam bidang mereka. Hebatnya orang introvert ni ialah ability mereka untuk fokus dengan tinggi dalam tugas-tugas mereka. Mereka mampu menghasilkan hasil kerja yang sangat berkualiti dan selalunya mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di syarikat dan terkadang memberikan impak yang tinggi kepada syarikat. Jadi persoalannya, bagaimana introvert ini yang dikatakan merupakan 30 ke 50% daripada populasi dunia pada hari ini, bagaimana introvert nak fit in dengan dunia kerja yang melebihkan extrovert? Kita tahu yang nak jadi orang yang terkehadapan dalam kerja ini, kadang-kadang kita perlukan untuk bercakap. Kita perlu voice out ataupun perlu speak up. Jadi bagi orang yang introvert ini, apa yang perlu yang dilakukan oleh kita, termasuk saya sendiri yang juga merupakan introvert ni, apa yang kita boleh lakukan ialah dengan speak up mengikut masa-masa tertentu. Maksudnya kalau kita berada dalam discussion ataupun dalam meeting, ambil masa untuk memahami satu perkara itu dengan mendalam, dan apabila kita bercakap, kita hasilkan idea yang bernas ataupun kita hasilkan solusi kepada discussion tersebut. Dan kita mungkin tak sangat banyak bercakap dalam meeting ataupun dalam discussion. Tapi apabila kita mula bercakap, orang akan mendengar kita. Dan ini apa yang boleh kita lakukan sebagai introvert untuk fit in dalam dunia yang mementingkan ataupun melihat extrovert sebagai orang yang hebat. Dan of course, kalau kita lihat dalam bidang pekerjaan juga, antara benda yang dilihat ialah bagaimana kita menyampaikan presentation kita. Bagaimana kita bercakap di hadapan. Ia tak memberikan maksud bahawa extrovert itu orang yang pandai bercakap, orang yang boleh mengeluarkan kata-kata dengan hebat ataupun menyampaikan presentation dengan hebat. Kerana presentation ini ataupun menyampaikan kata-kata ataupun memberikan ucapan ini merupakan satu skill yang kita boleh praktis. Dan lama kelamaan kita akan boleh jadi orang yang hebat dalam menyampaikan presentation. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh ulama Islam, mereka tak banyak bercakap. Tapi apabila mereka mula bercakap di hadapan orang, terkadang ucapan mereka itu memberikan kesan kepada seluruh orang yang mendengar dan memberikan perubahan kepada hati-hati yang mendengar. Dan ini kehebatan yang introvert boleh cuba adopt, cuba bina ataupun cuba asah dalam diri mereka untuk menjadi orang yang hebat dalam dunia yang mementingkan extrovert ini. Akhir sekali, part yang terakhir dalam buku ini, Susan Cain menyatakan sebaiknya untuk kita ini menjadi diri kita sendiri. Tak kisahlah kalau kita ni seorang yang extrovert, orang yang suka bercakap, ataupun kita ni seorang yang introvert, yang suka menyendiri, yang kadang-kadang tak suka bercakap. Jadi diri sendiri. Kalau kita cuba push diri kita untuk jadi di antara dua kotak ini, ataupun orang yang extrovert ataupun yang introvert ini, terkadang kita takut ia memberikan kesan kepada mental health kita. Ia membentuk satu stres dalam hidup kita dan membentuk menjadikan hidup kita ni penuh dengan anxiety. Dan of course, syarikat-syarikat besar yang hebat di dunia ini, mereka juga perlu tukar approach mereka dalam memahami golongan yang introvert ini. Mungkin mereka golongan introvert ini senyap dalam office, tak banyak bercakap. Tapi cuba find out kan macam mana solution untuk bantu mereka to unleash the potential yang ada dalam diri mereka. Kerana perkara tersebut mungkin boleh jadi opportunity kepada syarikat, yang mana boleh memberikan kesan ataupun impak yang besar kepada syarikat. Secara konklusinya, buku ini sangat baik untuk dibaca oleh tuan-tuan semua. Link pada buku ini saya akan letakkan di bawah description video ini. Buku terjemahan Melayu yang dipublish oleh PTS Publication House. Buku yang sangat baik untuk dibaca, yang saya rasa memberikan satu motivasi lah kepada orang yang ada sifat introvert dalam diri mereka. Dan of course akan memberikan satu dimensi baru kepada orang yang introvert untuk berjaya dalam dunia yang mementingkan ataupun kita katakan extrovert bias tadi. So I think that's all untuk video pada kali ini. Saya harap buku ini memberikan impak ataupun memberikan values kepada tuan-tuan semua. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk itu kita jumpa pada next video. Bye bye.